Okey. Okey, kita sambung balik. Bab yang ke-9 tu, lalu di dalam masjid. Ini di zaman dulu dia kurang. Dia punya, ataupun mereka pun tak pakai dia tempat tuala wanita tu tak ada. Ada pun cuma kain yang nipis. Jadi boleh menyebabkan mengotori masjid. Bila ada illah mengotori masjid, maka tak dibenarkan seorang itu melintas di dalam masjid. Kalau tak ada sebab untuk mengotori masjid, maka tak haram. Seperti itu juga masalah orang yang luka, yang sekiranya dia lalu di dalam masjid, darah dia menitik dalam masjid, itu pun tidak dibenarkan. Kerana illah tidak boleh lalu dalam masjid orang haid ni. Lalu bukannya menetap. Kalau menetap itu tidak boleh. Menetap tak boleh. Ini masalah lalu. Lalu ni lintah, masuk pintu A, keluar pintu B. Tetap tidak dibenarkan sekiranya ditakuti mengotori masjid. Seperti mana orang yang luka kaki dia ke mana-mana tempat, sekiranya kalau dia masuk masjid boleh mengotori masjid, maka tak dibenarkan dia untuk lintas di dalam masjid. Baik. Wa yahrumu 'alal haidhi wan nufasa'i al-mururu fil masjidi in khafa talwithahu walau ihtimalan ihtiyatan lahu. Dan haram di atas orang yang haid dan orang yang nifas lalu di dalam masjid sekiranya ditakuti mengotori masjid, sekalipun ihtimal, berkemungkinan. Dia rasa kalau aku lalu ni boleh jadi aku akan mengotori masjid. Tak yakin pun, cuma duk agak-agak je. Kot sagi menitik kot. Kot saja. Pun tak boleh. Kerana apa? Ihtiyatan lahu. Kerana berjaga-jaga. Sebab bila dah mengotori masjid, susah. Susah untuk kita nak cuci. Kalau tak susah pun, kita dah kehormatan masjid, kita dah mengotori kehormatan masjid, mencemarkan kehormatan masjid. Baik. Wa mithlul haidhi wan nufasa'i kullu dhi khabathin yukhsha minhu talwithul masjidi fa in aminat talwithal masjidi kuriha. Dan seumpama orang haid dan orang nifas itu ialah setiap mereka yang mempunyai kotoran yang ditakuti mengotori masjid, maka seumpama, maknanya hukum orang yang mempunyai kotoran yang ditakuti mengotori masjid itu, hukum dia samalah seperti orang yang haid dan orang yang nifas. Sekiranya takut mengotori masjid, mereka juga tidak dibenarkan untuk melintas masjid. Baik. Fa in aminat talwithal masjidi, dan jika amin, selamat, tak takutlah mengotori masjid, maka makruh dia melintasi masjid. Bukan murur, bukannya muksu ataupun taraddud, bukannya tetap di dalam masjid ataupun berulang alik di dalam masjid, tak. Ini masalah murur, masalah lintas. Kalau dia tak takut mengotori masjid pun dihukum dengan makruh. Kita lintas masjid. Baik, habis. Bab yang ke-7 tak ada masalah. Sini ringkas sahaja. Al-ashiru, yang ke-10-nya ialah mubasyaratu ma bainas surrati war rukbah. Perkara yang diharamkan bagi orang yang haid nifas ini adalah mubasyarah di antara pusat dan lutut. Apa maksud mubasyarah? Mubasyarah ni ialah bersentuhan tanpa lapik. Bersentuhan tanpa lapik, itulah yang dimaksudkan dengan mubasyarah.
Nanti depan dia akan bincang, dia akan perincikan apa maksud mubasyarah. Baik, ajma'al fuqaha'u ala tahrimi wat'il haidhi liqaulihi ta'ala. Telah ijma' oleh para fuqaha di atas mengharamkan mewati seorang yang haid itu. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ, dan beserta dengan hadis-hadis yang sahih yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pengharaman haid. Ada hadis, ada Al-Quran yang menyatakan haramnya seorang itu mewati isteri dia di dalam keadaan haid. Baik. Qala Syafi'i, telah berkata oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, man fa'ala dhalika faqad ata kabirah. Maka barang siapa yang melakukan yang demikian itu, yakni mewati isterinya dalam keadaan haid, maka hukumnya dia telah melakukan perkara, dia melakukan dosa besar. Dosa besar orang yang mewati isteri dia dalam keadaan haid. Baik, wa kadzalika tahrumul mubasyaratu fi ma baina as-surrati war-rukbah, seperti itu jugalah diharamkan mubasyarah pada tempat yang di antara pusat dan lutut. Diharamkan mubasyarah bersentuhan tanpa lapik di tempat yang di antara pusat dan lutut. Sentuh pun tak boleh. Pasal apa tak boleh? Dia termasuk di dalam kaedah hima, maksudnya sempadan. Setiap-tiap sesuatu tu dia ada sempadan dia. Yalah, lubang bahaya, bukannya kita nak mengelak orang daripada jatuh di dalam lubang, di dalam bahaya. Takkanlah kita buat sempadan ni betul-betul ngam-ngam betul-betul lubang tu. Mestilah kita ambil side sikit. Ambil side daripada tempat tu. Dia ada pagak dia. Kita kena buat pagak lah sikit. Pagak orang tak buat ngam-ngam, orang buat lebih-lebih. Jadi sebab itulah dia berdasarkan kaedah hima, kaedah sempadan. Sesuatu itu dia lebih, seperti mana masalah ambil wuduk wajib, lebih sikit tu hukumnya wajib, lebih banyak hukumnya sunat. Untuk menyempurnakan sesuatu dia kena lebih. Tapi ini tak masuk dalam kaedah tu, cuma bandingan dia seperti itulah. Ulama dia buat sempadan bagi lebih sikit supaya tidak terjebak di dalam perkara tersebut. Kerana apa? Yang disebutkan di dalam hadis dan di dalam Al-Quran hanyalah wata', hanyalah wati. Yang diharamkan hanyalah wati. Kerana hadis Nabi menyebutkan isna'u kulli syai'in illa al-wata', illa nikah. Buatlah apa pun melainkan nikah. Melainkan nikah. Nikah maksudnya wati. Wati saja yang diharamkan. Tapi kenapa ulama mengharamkan mubasyarah baina surrah wa rukbah, bersentuhan di antara pusat dan lutut? Kerana nak jadikan sempadan supaya tidak jatuh di dalam wati. Kerana kebiasaannya apabila dah mubasyarah, dah istimta' di antara pusat dan lutut, penghujung dia adalah wati. Mana ni ulama nak jaga. Kerana wati di dalam masa haid itu hukumnya adalah berdosa besar pula, bukan dosa kecil. Sebab tu sepatutnya lah ulama meletakkan sempadan. Baik, wadzalika li hadis Ibni Umar alladhi rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi bima'na qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'ati wa hiya haid faqala ma fawqal izar. Kerana ada hadis
daripada Abdullah ibnu Umar. Ibnu Umar ni yakni Abdullah ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Baihaqi dengan makna bukan bil lafaz, bil makna. Qala, telah berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dihalalkan bagi seorang lelaki untuk wanita, untuk perempuannya, untuk isterinya sedangkan dia dalam keadaan haid? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma fawqal izar, apa yang di bawah kain. Apa yang di bawah kain itu diharamkan. Jadi panjanglah ulama membahaskan tentang hadis ni. Apa maksud apa yang di bawah kain? Sedangkan kain orang pakai sampai ke kaki. Jadi sampai kaki, daripada perut sampai kaki. Kenapa sampai lutut? Tak sampai kaki. Jadi ada perbincangan dia banyak dalam kitab-kitab usul fiqh, cara-cara mengistinbat hukum daripada sesuatu hadis. Dia memerlukan perbahasan yang panjang. Cuma bagi kita ni sebagai orang awam, kita cuma ambil hukum yang dah dikeluarkan oleh ulama, itu sahaja. Wa fil hadithi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kanat ihdana idza kanat haidan fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut di dalam hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, adalah salah seorang daripada kami itu apabila dia berhaid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki untuk mubasyarahnya untuk bersentuhan dengannya, maka Nabi menyuruh amaraha an tattazira fi fawri haidatiha thumma yubashiruha. Kemudian Rasulullah suruh dia memakai kain. Apabila Rasulullah nak mubasyarah isteri Rasulullah, maka Rasulullah menyuruh mereka untuk memakai kain ketika mereka dalam keadaan haid. Sebab apa? Summa yubashiruha, kemudian dia bermubasyarah, Rasulullah bermubasyarah dengan isteri dia. Qala wa ayyukum yamliku irbahu kama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Mana-mana kamu yang memiliki makna apa irbahu ni? Baik, tangguh Ustaz. Tahun ni saya terlupa apa makna irbahu ni. Tak ada tulis. Bang Yub ada tulis dah. Terjemah dia apa? Irbahu tu. Waqtalafa fuqaha'una asy-Syafi'iyyah. Para ulama Syafi'i, fuqaha daripada mazhab Syafi'i berbeza pendapat. Hal tahrumul mubasyaratu amil istimta'? Adakah yang diharamkan itu adalah mubasyarah ataupun istimta'? Apakah yang diharamkan? Adakah mubasyarah ataupun istimta'? Kerana apa? Kerana mubasyarah ni maksudnya bersentuhan kulit dengan kulit tanpa lapik, walaupun tidak ada syahwah. Walaupun tidak ada syahwah, maka tetap juga diharamkan. Adapun istimta' bersedap-sedap, maksudnya mengambil lazat, mengambil sedap. Mengambil sedap ni walaupun dia bersentuhan itu di luar kulit, di luar tidak bersentuhan dengan kulit, maknanya di atas lapik, tetap juga diharamkan sekiranya dia ada istimta', dia ada mengambil lazat. Maka tak boleh dia mengambil lazat walaupun ada lapik. Jadi mana satu yang haram? Adakah bersentuhan walaupun tidak ada syahwat, ataupun mengambil lazat walaupun ada pelapik? Faqala ba'duhum, maka telah berkata oleh sebahagian daripada ulama fuqaha,
Syafi'i, sesungguhnya diharamkan mubasyarah bersentuhan kulit dengan kulit itu. Kerana apa? Wa bina'an 'alaihi fayahrumul lamsu sawa'un kana bisyahwatin aw biduniha dudan nazar walau bisyahwah. Diharamkan mubasyarah. Yang haramnya adalah mubasyarah. Dan oleh kerana yang diharamkan itu adalah mubasyarah, maka fayahrumul lamsu, maka diharamkan bersentuhan tanpa lapik, sawa'un kana bisyahwatin aw biduniha, sama ada sentuhan itu dengan syahwah ataupun tidak dengan syahwah. Asalkan sentuhan, maka hukumnya adalah haram. Dunan nazar walau bisyahwah, tidak melihat. Maknanya kalau dia tengok di antara ma baina surrah wal rukbah biduni lamas, dengan tidak disentuh, maka hukumnya tidak berdosa. Walau bisyahwatin, walaupun syahwah, suami isteri dia tanpa pakaian, dia melihat tanpa menyentuh, maka tidak diharamkan. Walaupun dia melihat itu ada unsur talazzuz, unsur istimta', unsur mengambil lazat, dia sedap tengok, tetapi tidak menyentuh, maka hukumnya tidak haram. Ini pendapat ulama yang mengatakan yang diharamkan adalah mubasyarah. Adapun ulama yang mengatakan, yang berpendapat dengan bihurmatil istimta', wa qala ba'duhum bihurmatil istimta' bima baina surrati war rukbah wa bittali fayahrumun nadharu wal lamsu bi syarti an yakuna bi syahwah. Dan para ulama yang mengatakan haram istimta' di antara surrah war rukbah itu, maka dengan dasar ini, dengan pendapat ini, maka diharamkan melihat dan sentuh dengan syarat adanya syahwah. Kalau ulama yang katakan haram istimta', maka dia berpendapat melihat dan sentuh tidak diharamkan. Melihat tak haram, sentuh pun tak haram, tanpa lapik, sentuh pun tak haram, sekiranya tidak mempunyai syahwah. Kalau ada syahwah, maka tengok pun haram, sentuh pun haram, sentuh lebih lagi. Sentuh lebih lagi lah haram. Dapat menjaga nafsunya. Irbahu tu maknanya dapat memelihara nafsunya lah. Siapakah yang lebih dapat memelihara nafsunya seperti mana Nabi? Maksudnya, siapakah yang lebih dapat menjaga nafsunya melebihi Nabi? Nabi pun menyuruh isteri dia memakai izar, memakai kain ketika nak bermubasyarah. Lebih-lebih lagi lah kita. Apatah lagi kita yang nafsunya, kalau nak dibandingkan dengan Nabi, siapa yang lebih dapat menahan nafsu berbanding dengan Nabi? Tidak ada orang yang dapat boleh menahan nafsu lebih daripada Nabi. Maka kalau Nabi pun buat, maka kita lebih lagi lah kena buat. Ini cuma Nabi buat untuk nak menggambarkan pengharamannya mubasyarah. Baik, kembali kepada perbahasan tadi, istimta'. Istimta' ini dia cuma mensyaratkan syahwah. Berbeza dengan mubasyarah. Mubasyarah tidak mensyaratkan syahwah. Dia cuma mensyaratkan mubasyarah, sentuh. Istimta', dia punya kata kunci dia, mubasyarah, dia cuma mengharamkan sekiranya adanya sentuhan. Kalau istimta',
dia mensyaratkan adanya syahwah. Kalau ada syahwah tidak boleh sama sekali walaupun melihat. Berbeza dengan mubasyarah. Mubasyarah boleh walaupun ada syahwat asalkan jangan sentuh. Istimta' boleh sentuh kalau tak ada syahwah. Okey. Jelas kemudian itulah beza di antara mubasyarah dan istimta'. Tapi lebih aulanya kita istimta' lah, ambil pengharaman istimta'. Pasal tengok kepada keadaan lah, tengok keadaan. Kadang-kadang orang tu dia boleh tengok walaupun ada syahwah, dia nak tengok saja tak ada masalah. Ketika isteri dia haid, dia nak tengok, so buka baju tengok, tak ada masalah. Tapi kalau dia dengan istimta', tak boleh lah istimta'. Walaupun kerana apa? Kerana dia tengok tu pun dah boleh mendatangkan, membangkitkan syahwah. Okey. Jadi di sinilah ikhtilafu ummati rahmatun. Boleh kita nak pegang mana-mana pendapatnya. Pendapat mubasyarah ke, pendapat istimta' ke, ma fi muskilah, tidak ada masalah. Okey. Baik, jelas Al-hadi asyara, yang ke-11, at-taharatu bi niyyati ta'abbud. Bersuci dengan niat ta'abbud, niat ibadah. Bersuci dengan niat ibadah, bukan bersuci adah. Bukan bersuci dengan niat adat mandi saja nak bagi sejuk badan. Oi, panas hari ni nak mandi bagi sejuk badan. Ada kat tu tak ada masalah. Tapi ni adalah mandi ibadah. Mandi ibadah ni kita niat mandi wajib. Mandi wajib tak dibenarkan ketika seorang itu di dalam keadaan haid. Idza hadatil mar'atu haruma 'alaihi at-taharatu bi niyyati at-ta'abbudi ma'a 'ilmiha bi annahu la tasihhu fata'thamu li annaha mutala'ibatun bil ibadah. Apabila seorang wanita itu dalam keadaan haid, maka diharamkan di atasnya taharah, bersuci, bi niyyati at-ta'abbud, dengan niat ta'abbud, niat ibadat, ma'a 'ilmiha, serta ia tahu bi annaha la tasih, ianya tidak sah. Fata'thamu, maka ia berdosa, li'annaha mutala'ibatun bil ibadah, kerana bermain-main, berolok-olok, mempersenda-sendakan ibadah. Maka tak dibenarkan, diharamkan dia mandi wajib di dalam keadaan haid, kerana seolah-olah dia mempersenda-sendakan ibadah. Baik, wa hadzal ladzi dzakarnahu, maknanya kalau dia nak mandi wajib, dia kena pastikan bahawasanya dia telah berhenti daripada haid, darahnya telah berhenti, barulah dibenarkan dia mandi wajib. Wa hadzal ladzi dzakarnahu min annahu la tasihhu taharatul haidhi wa huwa fi taharatin li raf'i hadatsin sawa'un kanat wudu'an aw ghuslan. Dan perkara ini yang telah kami sebut ini, tidak sah taharah orang haid di dalam taharah itu untuk mengangkat hadas, sama adalah wudu' ataupun ghusl, mandi. Mandi pun tak boleh, ambil wudu' pun tak boleh ketika dalam keadaan haid. Kerana wudu' dan mandi ini adalah sebahagian daripada ibadah. Sedangkan dia dah tahu, kata dia dalam keadaan haid tidak dibenarkan beribadat, dia buat juga, seolah-olah dia ni mempersendakan ibadah, maka hukumnya haram. Wa amma at-taharatul masnunatu lin-nadhafati kal-ghusli lil-ihrami wal-wuqufi wa rammil jamrati famasnunatun lil haidhi bila khilafin. Dan ada pun taharah bersuci yang disunatkan untuk membersihkan seperti mandi ihram,
dan wukuf dan ramyil jamrah, melontar jamrah, maka hukumnya adalah sunat bagi orang haid, orang yang berhaid bila khilafin, dengan tidak ada khilaf. Kerana tujuan daripada mandi yang tersebut, mandi ihram, mandi wukuf dan sebagainya itu adalah untuk menyucikan, bukannya lil ibadah. Kerana itu tidak diharamkan, tetap disunatkan. Wa yadullu, dan juga berwuduk. Ada satu teka-teki. Ada satu teka-teki. Boleh esok boleh jawab. Kalau tak boleh malam ni, esok. Cari dulu. Orang yang berwuduk, orang yang ada wuduk lah, tidak batal wuduknya dengan sebab menyentuh isteri. Menyentuh kulit ajnabi yang besar tidak batal dengan wuduk. Menyentuh kulit ajnabi yang besar tidak batal wuduk. Wuduk apa? Wuduk apa yang tidak batal apabila menyentuh kulit ajnabi? Boleh jawablah nanti untuk malam ni. Cuba fikir-fikir dulu. Dia berwuduk, tapi dia mensentuh kulit ajnabi, tak batal. Wa yadullu alaihi qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu taala anha hina hadat isna'i ma yasna'ul hajju ghaira an la tatufi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan hadis yang tersebut, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersebut menunjukkan ketika mana ia berhaid, isna'i ma yasna'ul hajju ghairu an la tatufi, buatlah apa yang orang haji itu buat, melainkan tawaf, melainkan janganlah kamu bertawaf, kata Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah. Ini dia punya dalil dia, dalil bagi pengharaman tawaf, dan yang selain daripada tawaf itu dan 2 rakaat tawaf itu dibenarkan. Baik, khatimatun. Idza qata'a damul haidhi wan nifasi lam yahilla qabla al-ghusli aw at-tayammumi ghairu as-sawmi wat talaqi. Ini satu penutup. Penutup bagi perbahasan perkara-perkara yang diharamkan bagi orang haid dan nifas. Kalau kita nak lebih terperinci perbahasan ini, kita kena kembali kepada kitab-kitab fiqh. Kitab fiqh dia bahas lebih terperinci. Sebab di sini dia lebih memfokuskan kepada bab haid, nifas dan istihadah. Idzan qata'a damul haidhi, apabila terputusnya darah haid dan nifas, maka lam yahillu qabla al-ghusli aw at-tayammumi, tidak halal, tidak dibenarkan sebelum daripada mandi itu melakukan apa-apa yang diharamkan, ghairu as-sawmi wat talaq, melainkan puasa dan talak. Melainkan puasa dan talak. Puasa dan talak dibenarkan kita buat, dibenarkan melakukan puasa dan talak sebelum, walaupun sebelum daripada mandi ataupun tayamum, sekiranya tidak ada air. Sebab apa? Sebab di antara syarat puasa bukanlah suci daripada haid dan nifas. Seperti itu juga orang yang berjunub. Dan juga tolak. Tolak juga sekiranya dia tujuan diharamkan tolak di dalam keadaan haid adalah litulil iddah, untuk memanjangkan iddah. Kerana panjangnya iddah. Apabila dah selesainya darah, dah suci dah, bila dia tolak, maka tidak akan jadi panjang iddah. Iddah tidak akan panjang. Dia tidak ada sangkut paut dengan apa nama, tulil iddah. Sekiranya dia tolak sebelum daripada mandi, tidak, kalau sebelum mandi pun tetap juga iddah tu tidak panjang. Sebab tu dibenarkan, kerana illah ni lah dia dibenarkan. Kemudian habislah perkara-perkara yang diharamkan ketika haid, nifas dan istihadah.
Ada soalan boleh tanya. Kalau mampu kita jawab, kalau tak mampu kita tangguh. Ataupun kita jawab juga. Wallahu alam. Jawab. Ad-Darsus Sadis. Kalau tak ada, kita sambung pelajaran yang ke-6. Tajuk yang ke-6. Fil mustahadati wa ma yalzamuha. Pada membicarakan tentang mustahadah dan apa perkara-perkara yang diwajibkan di atas orang yang mustahadah. Baik. Arafna fi ad-durus as-sabiqati anna ad-dam al-kharija min al-farji imma an yakuna haidan aw nifasan aw istihadah wala rabi'a laha. Baik, sebelum daripada kita bincang mengenai mustahadah ni, saya rasa elok kita ulang kaji sikit masalah haid. Dia mudah, masalah haid ni sangat mudah apabila kita tahu dia punya kata kunci dia. Dia punya keyword dia tu apa dia punya kaedah asas bagi haid dan nifas ni. Yang pertama, nifas, haid ni dia ada sekurang-kurang dia. Maknanya sekurang-kurangnya 24 jam. Maknanya sekiranya darah itu tidak cukup 24 jam, maka dia adalah istihadah. Okey. Yang kedua, syaratnya mesti kena dalam 15 hari. Sekiranya lebih daripada 15 hari, maka ada dua surah, ada dua gambaran. Kalau lebih daripada 15 hari. Sekiranya 15 bersambung dengan 16, maka dia akan kembali kepada babul mustahadah yang kita akan baca sebentar lagi. Okey. Sekiranya tidak bersambung dengan makna darah yang kedua itu datangnya selepas daripada 15, maka darah yang datang selepas daripada 15 itu dijadikan sebagai istihadah, dikira tuhur untuk menyempurnakan suci. Walaupun 5 hari ke 10 hari ke, jadi selebihnya bila dah cukup saja suci itu 15 hari, barulah darah yang selepas daripada 15 hari itu dikira sebagai haid yang baru, haid kedua. Yang ni semua istihadah sekiranya darah itu datang kembali selepas daripada 15. Ini saja simple. Dia punya qawaid dia. Bab mustahadah itu saja. Cuba yang lain-lain tu dia punya masalah-masalah yang masalah-masalah ranting yang boleh kita masukkan ke dalam kaedah asas, 3 kaedah asas tadi. Baik. Begitu juga dia ada satu lagi asas dia, iaitu suci selama 15 hari. Maknanya sekurang-kurang suci di antara dua haid wajib kita mendapatkan selama 15 hari. Kalau tak dapat 15 hari, kita kena curi juga yang sebelum dia. Kena curi juga. Sekiranya darah yang datang kali kedua itu melebihi 15 itu, dia tidak bersambung, dia di luar 15. Kita kena curi untuk sempurnakan. Kerana apa? Kerana kaedah dia 15 hari itu adalah sekurang-kurang suci. Mesti kena dapatkan sekurang-kurang suci untuk kita kira haid yang baru. Kalau tak ada 15 hari, kita tidak boleh katakan haid yang baru. Tak boleh. Syarat di antara dua haid pertama dengan haid kedua ni, mesti kena ada 15 hari suci. Walaupun di dalam dia itu ada istihadah. Istihadah kan hukum dia suci. Bila hukum dia suci, maka dia dikira sebagai suci lah. Dapatlah suci 15 hari tu. Itu saja dia punya qawaid dia. Kemudian yang panjang babul mustahadah ni, dia menceritakan tentang 7 masalah tadi. Yang berlaku ketika mana 7 masalah tadi? Ketika hari ke-15 ataupun sebelum dia, dan dia bersambung. Contohnya 14, 15, 16. Mana dia punya sempadan dia adalah di 15 dan 16 ni. Ini dia punya tempat penting yang kita kena jaga. Adakah dia bersambung? Kalau 15 bersambung dengan 16,
maka dia akan kembali kepada 7 masalah yang kita bincang dalam bab mustahadah ni. Yang panjangnya 7 masalah ni saja. Yang lain tu semua pendek ya, biasa. Okey. Sama juga dengan masalah nifas. Nifas sekurang-kurangnya satu lahzah, sebanyak-banyaknya adalah 60. Kalau bersambung darahnya itu melebihi 60, maksudnya 60 bersambung dengan 61, maka di situ akan berlaku mustahadah fin nifas. Okey, itu satu. Sekiranya tidak bersambung, maknanya darah yang kedua itu dia berhenti, kemudian datang darah yang kedua itu di luar 60, itu tidak ada masalah. Sekiranya ada sikit suci, kalau tak bersambung mesti ada suci lah kan. Ada suci. Sekiranya ada suci selepas daripada 60, kemudian barulah datangnya darah yang baru, maka itu secara automatik dihukumi sebagai haid. Kalau dalam permasalahan haid, dia dijadikan istihadah. Kalau dalam permasalahan nifas, dia dijadikan haid. Jadi asas utama, masalah utama terjadinya istihadah yang rumit ni, masalah istihadah mumayyizah, istihadah mubtadi'ah, mumayyizah, ghairu mumayyizah, ada syarat-syarat dan sebagainya yang akan disebutkan akan datang. Dia hanya berkaitan dengan satu masalah. Apa masalah dia? 15 berhubung dengan 16 ataupun 60 berhubung dengan 61. Itu sahaja. Itu saja dia punya masalah yang menyebabkan lahirnya 7 masalah ni. Kalau tak bersambung tak ada masalah, itu istihadah. Dia qat'an suci. Kalau dalam nifas dia akan jadi haid yang baru. Okey, kita jelas di situ. Kunci dia sangat mudah. Sangat mudah untuk kita kembalikan kepada 7 masalah ni sekiranya berhubung, bersambung. Lepas tu saya kata bab haid ni tak payah, mudah ya. Bab haid, bab nifas. Cuma kita nak kena tahu di mana kunci dia. Di mana ada punca dia. Baik, ad-darsu sadis tadi, apabila kita dah mengetahui dalam pelajaran yang telah lalu bahawasanya darah yang keluar daripada faraj itu imma ayyakuna haidan, ada kala dia itu adalah haid, au nifasan ataupun nifas, au istihadatan ataupun istihadah, wala rabi'a laha, dan tidak ada yang keempat. Darah yang keluar daripada faraj ni yang mempunyai hukum hanya 3 saja. Hanya 3. Sama ada dia haid, nifas ataupun istihadah. Adapun darah yang lain yang kita katakan darah wiladah lah, darah talak lah, darah macam-macam, kita tak kira lah. Apa sahaja pun kita kata dia akan termasuk di dalam salah satu daripada 3 jenis ni. Kerana yang mempunyai hukum hanya 3 jenis ni. 3 jenis ni hukum. Kita kata pilih apa saja darah pun, kita kena tanya dia masuk dalam mana, haid ke nifas ke. Kalau tak masuk dalam haid, dihukumi sebagai haid. Dia masuk dalam nifas, dihukumi sebagai nifas. Masuk dalam istihadah, hukumi sebagai istihadah. Dan cara untuk kita memasukkan dia di dalam haid, maka kita perlu tengok kepada syarat-syarat dia. Adakah dia mencukupi syarat haid? Kalau dia mencukupi syarat haid, dia akan termasuk dalam bab haid, dalam jenis haid. Kalau dia mencukupi syarat nifas, maka dia termasuk dalam nifas. Kalau dia mencukupi syarat istihadah, dia termasuk dalam istihadah. Istihadah ni senang saja. Istihadah ni darah yang bukan haid, bukan nifas, dia istihadah. Bukan haid, bukan nifas, ia istihadah. Macam mana kita nak tentukan dia? Kita kena tahu dulu apa itu haid, apa itu nifas. Bila tahu haid, tahu nifas, secara automatik kalau bukan haid, bukan nifas, dia istihadah. Dia tak lari, 3 tu saja. Baik, tidak ada yang keempat. Sebab tu dia kata tidak ada yang keempat. Letak pilah nama apa pun darah tu, kalau dia keluar daripada faraj, maka kita kena kembali kepada 3 perkara ni. 3 jenis darah ni.
Summa inna damal istihadati minhu ma yakunu aqibal haidi awin nifasi. Kemudian sesungguhnya darah istihadah itu ialah darah yang berlaku selepas daripada haid dan nifas. Selepas daripada haid dan nifas. Walahu suwarun sayatil hadithu anha insyaallahu fid darsainil qadimaini. Kami akan sebutkan dia punya gambaran masalah itu insya-Allah di dalam 2 pelajaran yang akan datang. Wa imma alla yakuna aqibah haidin aw nifasin, jika sekiranya dia tidak mengiringi, tidak berlaku selepas daripada haid dan nifas, fahuwa aidan damu istihadatin, dia juga akan terjadi darah istihadah. Walakin la tajri fihi suwarul atiyah, akan tapi tidak berlaku pada surah-surah yang akan datang, bentuk-bentuk yang akan datang. Wa dzalika ka'an ata qabla sinnil haidhi au qabla tuhri 15 au naqasa an yawmin wa lailatin au kana dama talqin wa lam nahkum bi annahu haid. Okey, kita tengok apa dia. Kan kita kata istihadah itu dia ada 2. Satunya istihadah yang termasuk di dalam 7 gambaran yang kita akan sebutkan ke depan ni. Yang kedua, istihadah yang tidak termasuk dari dalam 7 surah ni. 2 istihadah terbagi pada 2. Ada yang termasuk dalam 7 masalah, ada yang tidak termasuk dalam 7 masalah. Macam apa yang tidak termasuk dalam 7 masalah? Kalau yang termasuk dalam 7 masalah tadi sekiranya bersambung, 15 bersambung dengan 16, itu sahaja yang akan terjadi 7 masalah. Kalau selain daripada itu, dia tidak akan termasuk dalam 7 masalah. Apa dia yang tak termasuk dalam 7 masalah? Yang pertama, darah yang datang sebelum umur haid. Yang kedua, sebelum suci 15 hari. Tak dapat, kita kata tidak dapat lah, sebelum suci 15 hari. Tak dapat suci 15 hari lagi, dia demam balik dah. Baru suci kita kata dalam 10 hari, tiba-tiba datang haid. Maka apa kita nak kata? Istihadah. Automatik istihadah. Ini tak susah. Yang ketiga, kurang daripada sehari semalam. Dah 24 jam. Automatik istihadah. Ataupun damu talqin. Darah tolak 4 jenis. Darah sakit beranak. Darah sakit beranak. 4 benda ni semua dihukumi sebagai istihadah. Automatik istihadah. Tak ada masalah. Ini senang, mudah ya. Kalau datang sebelum umur haid, istihadah terus. Kalau suci 15 hari, 15 malam, sebelum suci 15 hari, 15 malam, automatik terus istihadah. Tak ada masalah. Tak boleh ikut ada kemungkinan, tak ada kemungkinan suci, yang mana haid, yang mana suci, yang mana haid. Tak terjadi masalah tu. 3, kurang daripada 24 jam, automatik semuanya istihadah. Kurang 24 jam dalam 15 lah. Dalam masa 15 hari. Kahwin. Kurang daripada 24 jam dalam masa 15 hari, automatik terus istihadah. Tak ada masalah. Yang keempat, darah sakit nak beranak, terus istihadah sekiranya tidak berhubung dengan haid lah. Dan jarang berlaku berhubung dengan haid. Yang ni jadi 4 masalah.
Empat masalah ni kalau terjadi terus dihukumi sebagai istihadah. Ini tidak ada, tak bercampur dengan suci apa semua dah. Dia takkan kembali, tak jadi rumit masalah dia. Tak jadi rumit macam 7 masalah yang kita akan sebutkan ni. Ahlan. Selamat datang. Badrul Hisham. Ustaz Badrul. Baik. Sebab tu dia kata 4 perkara ni walam nahkum bi annahu haidun. Kita tidak hukum, kita tidak katakan 4 masalah ini dia dengan haid. Kita tidak hukum dengan haid 4 masalah ni. Terus kita katakan ia adalah darah istihadah. Sekiranya berlaku 4 perkara ni. Kita tak ada dah. Oh, nak kembali kepada 7 masalah dah. Oh, nanti kita perhati tengok dulu. Oh, dia masuk dalam masalah pertama ke, masalah kedua ke, masalah ketiga ke, 4, 5, 6, 7. Tak. Terus istihadah. Adanya suci dan wajib sembahyang. Yang pertama, hukmul mustahadati, hukum bagi orang mustahadah. Haitsu hakamna bi anna ad-dama istihadatun aw damu fasadin fa innahu hadathun daimun yanqudul wudu'a wa la yamna'u as-sawma was-salata fal mustahadatu taghsilu ad-dama wa tarbitu ala mawdi'ihi wa tatawadda'u li kulli fardin wa tusalli. Kita menghukumi darah itu sebagai istihadah ataupun darah fasad. Kita menghukumi darah itu sebagai istihadah ataupun darah fasad. Apabila kita hukum macam tu, fa innahu hadathun daimun yanqudul wudu'a, maka ia adalah hadas yang sentiasa mengalir, yang membatalkan wudu. Hadas yang sentiasa berlaku yang membatalkan wuduk ialah bila darah istihadah sentiasa keluar, maka dia hadas tu akan sentiasa berlaku. Apabila hadas sentiasa berlaku, maka wuduk akan terbatal. Sebab apa? Sebab wuduk batal apabila berlakunya hadas. Wala yamna'u as-sawma was-salata, dan tidak ditegah darah kedatangan istihadah itu tidak menegah seseorang itu daripada puasa dan sembahyang. Tak ditegah maksudnya wajiblah. Wajib dia puasa, wajib dia sembahyang walaupun dia dalam keadaan istihadah. Sekiranya dia dalam keadaan istihadah. Berbeza dengan orang haid. Orang haid ditegah, diharamkan. Orang puasa dan orang istihadah tak diharamkan, tak ditegah. Mana diwajibkan dia sepuasa dan sembahyang. Fal mustahadatu taghsilu dama, maka apakah yang perlu dilakukan untuk orang yang beristihadah ini sekiranya dia nak sembahyang? Fal mustahadatu taghsilu dama, maka orang yang beristihadah ini dia mestilah basuh darah itu, wa tarbitu ala mawdi'ihi, dan mengikat pada tempatnya, maksudnya dia sumbat. Sekiranya istihadah dia kena sumbat. Sekiranya dia sumbat, lepas tu dia pakai tuala wanita. Kalau dia lelaki kan, kalau lelaki dia kencing tidak lawas dan sebagainya, dia kena ikat. Dia basuh-basuh, lepas dia basuh tu dia ikat. Itu kalau kencing tak lawas. Kalau mustahadah ni dia kena basuh darah dia, kemudian dia ikat. Wa tatawadda'u likulli fardin, dan dia berwuduk pada setiap fardu. Wa tusalli, dan dia sembahyang. Jadi 4 perkara ni dia kena buat secara berturutan. Dia kena buat secara berturutan. Tidak boleh melengah-lengah, tak boleh. Melainkan perkara-perkara yang ada kaitan dengan sembahyang, seperti tunggu sembahyang dan sebagainya,
itu tak ada masalah. Kalau dia sembahyang jemaah, dia tunggu sembahyang, itu tak ada masalah. Dan 4 perkara ni juga dia mesti kena buat di dalam waktu. Lepas masuk waktu barulah dia dibenarkan untuk basuh, ikat ataupun sumbat, kemudian ambil wuduk. Lepas ambil wuduk terus direct kena sembahyang. Bukannya lepas ambil wuduk tu keluar pintu terus sembahyang, dah jalan pergi tempat sembahyang lah. Maksudnya tak boleh nak tak boleh kita melengah-lengahkan tu, maksudnya kita tak buat apa-apa, kita pergi buat benda lain. Buat benda lain yang tidak ada kaitan dengan sembahyang, itu tak boleh. Baik. Wadalilu ala dhalik, dan dalil di atas hukum yang tersebut ialah berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaish. Memang Fatimah binti Abi Hubaish ni memang masalah banyak. Tapi ada hikmah juga daripada masalah dia. Banyak orang boleh belajar, keluar macam-macam hukum. Kalau tak ada dia ni memang kita terpinga-pinga, tak ada hukum. Memang semua masalah istihadah ni dia berkaitan dengan Fatimah binti Abi Hubaish. Datang oleh Fatimah binti Abi Hubaish kepada Nabi SAW dan ia berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun ustuhadu fala athur afa ada'us salata. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku ni seorang perempuan yang datang istihadah, yang sedang berada dalam istihadah, maka aku ini tidak suci. Maka adakah aku boleh meninggalkan sembahyang? Maka kata Rasulullah, la innama dhalika irqun wa laysa dhalika bil haidah, fa idza aqbalatil haidatu fatrukis salata, fa idza dhahaba qadruha faghsili ankid dama wa salli. Rasulullah kata, bukan, itu hanyalah apa? Irqun. Irqun, dia peluh. Dia seumpama peluh saja, makna dari sudut suci dia tu. Suci. Ada sebahagian tafsiran yang lain dia urat darah. Darah bukannya bukannya haid. Walaysa dzalika bil haidah, dia bukanlah haid. Fa idza aqbalatil haidatu, maka apabila datangnya haid, Rasulullah kata, fatrukis salata, maka kamu tinggalkanlah sembahyang. Dan apabila hilang qadarnya, hilang haid, maka kamu sembahyanglah, mandilah kerana haid tu, mandi wajib, wasalli, dan kamu sembahyang. Ini kata Rasulullah. Maksudnya apabila seorang itu istihadah, dia bukanlah haid. Bila bukanlah haid, maka dia dalam keadaan suci. Apabila dia dalam keadaan suci, maka dia diwajibkan sembahyang. Maka dia diwajibkan sembahyang. Tapi dia nak sembahyang tak boleh, kerana hadas itu sentiasa keluar, darah itu sentiasa keluar. Dan apabila darah itu sentiasa keluar, maka wuduk terbatal. Bila terbatalnya wuduk, macam mana nak sembahyang? Maka dia perlu kena buat, dia kena buat 4 perkara yang kita sebutkan tadi. Habis. Yang kedua, wa ma yalzamul mustahadatu fi'luhu idza aradatis salata. Apakah yang diwajibkan bagi seorang yang istihadah itu lakukan apabila dia nak sembahyang? Apa yang dia perlu lakukan apabila dia nak sembahyang? Awalan, yang pertama, antaghsilal mustahadatu farjaha qabla alwudu. Bahwasanya hendaklah dia basuh farasnya sebelum daripada berwuduk. Sebelum daripada berwuduk, dia kena basuh dulu. Lepas daripada basuh, yang kedua, antahshu farjaha wujuban binahwi qutnin wa dhalika daf'an lin najasi aw takhfifan lahu.
Yang kedua, dia mesti kena sumbat faras dia dengan seperti menggunakan kapas dan seumpamanya. Dia kena sumbat faras dia menggunakan kapas atau seumpamanya lah, seumpama kapas. Tak kira lah apa-apa benda pun, kain ke apa, kapas ke, tak kisah. Asalkan benda tu boleh menahan daripada najis itu berterusan keluar. Maka hukum menahan, hukum menyumbat ni adalah wajib. Hukum menyumbat adalah wajib. Dia kena sumbat seperti mana orang yang kencing tak lawas, kalau bagi lelaki dia kena basuh, lepas daripada basuh dia kena ikat. Dia kena ikat. Jangan ikat kuat kan. Lagi tak jalan dah darah. Ikat pelan dah lah. Bajet-bajet lah, bajet-bajet dia tak keluar, dia tak menitis. Dan tujuannya untuk apa kita tujuan sumbat tu? Daf'an lin najasi au takhfifan lahu, untuk mengelak, untuk menolak daripada najis itu keluar. Au takhfifan lahu, ataupun mengurangkan najis, mengurangkan dia keluar. Kalau kita boleh dia keluar terlalu banyak, wajib juga sumbat. Untuk apa? Untuk mengurangkan dia keluar. Tak boleh kita biar macam tu saja terus kita sembahyang tanpa kita sumbat, tak boleh. Baik, wa inna ma yajibu zalika bisyurutil atiyah, tapi sumbat itu diwajibkan dengan beberapa syarat. Diwajibkan dengan beberapa syarat. Maknanya kalau tidak ada syarat yang tersebut, maka tak diwajibkanlah. Tak dia. Yang pertama, alla tata'azza bihi ta'azziyan la yuhtamalu 'adatan. Tidak menyakiti dengan kesakitan yang tidak ditanggung pada adat. Maksudnya kalau dia sumbat tu pada adatnya, terlalu sakit sampai dia tak boleh nak, terlalu sakit tak boleh. Tak boleh dia sumbat. Kalau dia sumbat sangat sakit pada adatnya, tak boleh nak tanggung sakit tu. Tak boleh nak tahan. Kalau dia sumbat tak tahan sakit. Maksudnya gitu. Kalau dia sumbat tak tahan sakit. Kalau tak sumbat okey, boleh. Bila macam tu, maka dia tak diwajibkan untuk sumbat. Sekiranya kalau dia sumbat pada adatnya dia tidak tahan, tak tahan sakit. Sakit sangat kalau dia sumbat. Okey, itu yang pertama. Kewajipan sumbat itu bergantung kepada syarat-syarat ni. Kalau tak sakit sangat, itu tak apa, tak boleh. Kalau sakit, tak boleh. Kalau terlalu sakit, bukan sakit biasa, terlalu sakit. Yang kedua, alla takuna shaimatan. Dia tidak dalam keadaan berpuasa. Kalau dia dalam keadaan berpuasa, maka dia tak boleh sumbat, kerana boleh membatalkan puasa. Fa in kana shaimatan tarakatil hashwa naharan. Pada waktu siang lah. Jika dia berpuasa, maka dia kena meninggalkan sumbat itu pada waktu siang. Pada waktu malam dia tetap juga diwajibkan sumbat. Okey, itu yang kedua. Dia sumbat, dia masukkan kapas, kemudian dia pakai tuala wanita, kemudian dia apa? Dia pakai spender. Okey, selesai. Yang ketiga, an tahtaja ilaihi fa illam tahtaj ilaihi lam yajib. Jika ia berhajat kepadanya. Kalau dia berhajat kepada sumbat lah. Maknanya dengan maksud darah itu dia keluar sentiasa. Dia sentiasa mengalir. Sehingga kan kalau dia tak sumbat, maka darah itu akan mengalir keluar. Maka pada ketika itu barulah diwajibkan sumbat. Kalau tak, fa illam tahtaj, kalau dia tak perlu sumbat, tak sumbat pun tak apalah, kita pakai pad cukup lah. Dia tak mengalir lah, dia tak keluar lah. Fa illam tahtaj ilaihi lam yajib. Kalau tak berhajat, tak perlukan kepada sumbat, maka dia tak diwajibkan sumbat. Ini syarat yang ketiga. Dan syarat yang ketiga ni, syarat yang ketiga ini juga dia okey, habis. Itu syarat yang kedua ni dia bergantung kepada 3 syarat. Wajib sumbat ini, satunya tak terlalu sakit,
Yang kedua, tidak dalam keadaan berpuasa. Yang keempat, dia berhajat kepada sumbat. Kalau tak sakit, kalau terlalu sakit, sangat sakit, tak perlu sumbat. Kalau dalam keadaan puasa, tak perlu sumbat. Kalau dia tidak berhajat kepada sumbat, maka tak perlu sumbat. Tak perlu. Tak wajib dia sumbat. Bukan kata tak perlu, tak wajib. Dan syarat yang ketiga daripada berapa syarat? Daripada 3 syarat kan? 3 syarat yang disebutkan tadi. Syarat yang ketiga ialah an ta'siba ba'da zalikal farja wa yajibul asbu bi syartain. Dia kena sumbat selepas daripada demikian, selepas ba'da zalikal farj, kena sumbat selepas daripada silap. Dia kena ikat selepas daripada dia sumbat, dia kena ikat farah dia. Maksudnya kalau kita orang dulu mana ada spender, lah ni tak apa, dia jadi mudah dah. Senang je. Sumbat, kemudian dia kena ikat. Pakai pad tu pun dah dia jadi sebagai pengikat dah. Boleh dikira sebagai ikat, tak ada masalah. Kalau dalam kitab-kitab dia sebut, dalam kitab-kitab lama dia sebut pengikat ni dia buat macam cawat. Maknanya ni lah spender lah. Jadi kita lah ni kalau cukup dengan tuala wanita pad tu, pakai pad, pakai spender, okey, selesai, tak ada masalah. Tapi kalau dulu dia berhajat kepada, dia kata ikat farah selepas daripada sumbat itu wajib mengikat itu dengan 2 syarat. Ada 2 syarat dia wajib ikat. Kalau tidak, dia tak wajib ikat. Dia sumbat sahaja. Sumbat sahaja. Itu pun kalau dia perlukan. Kalau dia tak puasa, kalau dia tak terlalu sakit. Kembali balik pada masalah tadi. Okey, ada 2 syarat. Ikat ini diwajibkan, ada 2 syarat. Yang pertama, dia berhajat kepada ikat. Dia kena ikat. Dengan makna sekiranya bi'allam yanqati'ud damu bil hashwi, bahawasanya sekiranya dia tidak terputus darah itu melainkan dengan sumbat. Tak terputus darah itu melainkan dengan sumbat. Jika terputus darah itu dengan sumbat, maka tak wajib. Maksudnya gini, kalau dia sumbat saja tidak menjadikan darah itu berhenti, tidak menjadikan darah itu putus, berhenti. Kalaulah dia dengan semata-mata sumbat, dengan sumbat saja boleh menjadikan darah itu berhenti, maka ketika itu tidak wajib dia mengikat. Dia balut, dia ikat. Tak perlu. Kalau dia sumbat sahaja dah boleh memberhentikan darah tu, maka tak wajib dia memakai pad, tak wajib dah. Kalau dia sumbat, kemudian dengan sumbat itu tidak menjadikan darah itu berhenti mengalir, maka dia wajib memakai pengikat, yakni pad. Tu boleh kena pakai, wajib dia kena pakai. Sebab apa? Sebab dengan sumbat itu tidak menjadikan darah itu berhenti. Okey, itu syarat yang pertama. Dia berhajat sekiranya sumbat sahaja tidak menjadikan darah itu berhenti, maka dia wajib kena ikat. Wajib kena memakai pad, asab. Di sini dia ibarat dengan asab. Yang kedua, alla tata'azza bihi ta'azziyan la yuhtamal 'adatan fa in kana dzalika lam yajib. Dan sekiranya dia mengikat itu tidak menyebabkan, sekiranya ikat itu tidak menyebabkan dia tidak mendatangkan sakit yang tak boleh ditanggung pada adat. Kalaulah dia ikat, dia sumbat, kemudian dia ikat itu menyebabkan dia sangat sakit, mana tak tahan sakit pada adat, maka dia tidak diwajibkan ikat. Walaupun darah itu tidak terputus. Kalau dia tak ikat, dia kata, kalau aku tak ikat ni, tak putus darah ni.
darah tak boleh berhenti ni. Tapi kalau ikat sakit sangat, maka tak wajib ikat ketika tu kerana tak cukup dua syarat. Fa in kana kadzalika lam yajib, dan jika sekiranya yang demikian itu jadi berlaku seperti demikian itu, yakni sangat sakit sekiranya ikat, maka tak diwajibkan untuk dia ikat. Tak diwajibkan ikat. Itu zaman dululah. Zaman lah ni mudah sajalah, tak ada masalah. Pakai saja pad, kemudian pakai seluar, pakai spindle, selesai. Tak ada masalah. Mudah. Bila mudah macam tu, maka wajib bagi dia. Sekiranya dengan sumbat itu tidak menjadikan darah itu berhenti mengalir. Okey, jelas. Ada soalan boleh tanya. Baik, kita kena habiskan sampai masuk bab istihadah. Esok kita nak masuk bab istihadah. Istihadah yang 7 masalah tu. Muka surat 62. Wa hal yakfi al-iqtisaru 'ala al-asabi? Kalau kita lambat-lambat ni takut tak ada nak habis. Kan nak habis, kan nak kena habis cepat, dia tak boleh panjang-panjang sangat. Panjang-panjang orang cemui. Nak habis dalam masa singkat. Cuma kita kena bagi fahamlah. Wa hal yakfi al-iqtisaru 'ala al-asbi? Dan adakah mencukupi, memadai di apa ikhtisar ni, memadai, adakah memadai kita guna pembalut sahaja? Itu maksud dia ikhtisar. Nak terjemah dalam bahasa Melayu susah. Ikhtisar ni mencukupi pembalut. Cukup kita hanya menggunakan pembalut. Adakah boleh macam tu? Adakah boleh kita hanya menggunakan pembalut, menggunakan pad sahaja tanpa kita sumbat? Boleh ke tak boleh? Kita tak payah sumbat-sumbat lah, pakai pad jalan terus ya. Jawabnya na'am, ya, boleh. Sekiranya na'am yakfil iqtisaru 'ala al-'asbi in mana'ad dama wa'tamadahu ar-ramli. Ya, memadai kita hanya ikat, hanya memakai pad jika menegahnya darah. Ya, kalau kita, dengan memakainya pengikat itu dapat menegah darah daripada keluar, maka dibenarkan, boleh. Wa'tamadahu ar-ramli, dan inilah hukum yang diiktimad, dikatakan mu'tamad, yang dipegang oleh Imam Ramli. Yang keempat, ini 4 syarat. Dia nak kata khilaf daripada Ibnu Hajar dengan Imam Ramli ni. Bagi Ibnu Hajar kata dia kena sumbat dan ikat, tapi bagi Imam Ramli tak apa, pakai pengikat saja pun tak apa, asalkan dia menegah darah daripada keluar. Itu khilaf di antara Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Ibn Hajar kata walaupun dia tak menegah, dia tetap juga kena ikat sekiranya dia berhajat dan sebagainya kan. Kalau bagi Imam Ramli kata tak perlu sumbat lah, tak gaduh lah nak sumbat-sumbat. Kalau kata memakai pengikat itu boleh menghentikan darah. Tapi bagi Ibn Hajar dia kena 2 lapis. Satunya sumbat, yang kedua ikat. Tapi bagi Imam Ramli, kalau boleh menghentikan darah, tak perlu melalui proses sumbat. Terus kepada ikat. Terus pakai pad, okey dah selesai. Itu khilaf pada syarat yang ketiga. Khilaf di antara Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Yang keempat, antara syarat yang keempat, perkara yang keempat yang diwajibkan bagi orang istihadah buat sebelum daripada dia sembahyang, yang keempat adalah antatawaddaa, bahawasanya selepas daripada dia sumbat ikat, kemudian basuh sumbat dan ikat,
Yang keempat, dia kena berwuduk. Dia kena berwuduk. Berwuduk bila? Ba'da dukhuli waqti salati, selepas daripada masuk waktu sembahyang. Wala yajuzu an tatawadda'a qabla dukhuli waqti salati li'annaha taharatu daruratin. Dia mesti kena berwuduk selepas daripada masuk waktu sembahyang, dan tidak harus dia berwuduk sebelum daripada masuk waktu sembahyang. Sebelum dia nak berwuduk, nak standby siap. Oh, sebelum aku standby siap lah wuduk. Lagi lepas masuk waktu aku direct terus sembahyang. Tak boleh. Dia syarat nak berwuduk dia mesti kena lepas masuk waktu sembahyang. Lepas masuk waktu sembahyang barulah dia boleh berwuduk. Jadi nampaknya mafhum dia di sini, orang dia boleh ikat, basuh, sumbat dan ikat itu sebelum daripada masuk waktu. Tapi berwuduk tidak boleh melainkan setelah masuk waktu. Wala yajuzu, sebab tu dia kata tidak harus dia berwuduk sebelum daripada masuk waktu, kerana bahawasanya taharatu daruratin, ini adalah berwuduk daruri. Berwuduk daruri. Sebab apa? Sebab dengan wuduk dia tu pun tidak akan menyebabkan dia terangkatnya hadas. Tak terangkat hadas pun kalau dia berwuduk. Terangkat tapi terangkat sat je lah. Terangkat pun terus keluar darah, terus batal. Terus batal wuduk. Jadi tak boleh lah. Tak boleh nak kekal dia punya wuduk dia. Bila tak boleh nak kekal, dia disyaratkan ambil di dalam waktu. Kena dalam waktu. Sebab taharah daruri. Wuduk daruri ni. Wuduk yang terpaksa juga kena ambil walaupun tak terangkat hadas. Yang kelima, al-muwalatu bainal kulli, mesti kena mualat di antara keseluruhan perkara yang dia lakukan. Yang pertama, basuh, sumbat, ikat, berwuduk. 4 perkara ni kena buat berturutan. Kena mualat 4 perkara. Kena mualat. Tak boleh kita nak ralik lepas sumbat pergi lepak minum ayam oren, main Facebook apa, tengok YouTube pun lalu sedah. Lepas tu baru main sambung ambil wuduk. Sambung main ikat tak boleh. Fayajibul mubadaratu bil hashwi ba'da ghuslil farji, maka diwajibkan mubadarah bersegera sumbat ba'da ghuslil farji, selepas daripada basuhnya faraj. Lepas basuh terus kena sumbat. Fal mubadaratu ba'da zalika bil asbi, maka seterusnya dia kena bersegera selepas daripada demikian itu dengan ikat. Lepas daripada sumbat terus kena pakai pad, kemudian fal wudu'u, kemudian terus berwuduk, fas salatu, kemudian terus sembahyang. Sebab tu dia ibarat dengan fa, kerana mesti kena berturutan di antara 4 perkara ni. Apa tu? Wala yajuzu laha an tuakhkhira as-salata li syai'in illa ma kana li maslahati as-salah, dan tidak harus bagi seorang yang bermustahadah itu dia mentakhirkan sembahyang dia, melainkan kerana ada maslahah, melainkan sesuatu yang ada kaitan, ada hubungan dengan maslahah sembahyang, ada kaitan dengan sembahyang. Contohnya apa? Wadzalika kasatri salati, seperti menutup aurat, dan wantizaril jamaati, tunggu jemaah, wa ijabatil muadzin, jawab apa azan, wa iqamatis solah, dan qamat, jawab azan, jawab qamat, waratibah al-qabliyah, sembahyang rawatib, sunat rawatib dan sebagainya, sunat qabliyah. Fa in akharat li ghairi maslahatis solah darra wa wajaba 'alaiha an tu'ida jami'a ma qad taqaddama. Jika dia mengakhirkan, melewatkan, menangguhkan 4 perkara tu tanpa ada maslahah, sekiranya dia melewatkan ataupun dia melambatkan di antara wuduk dan sembahyang contohnya, ataupun di antara
ikat dengan wuduk, maka darra, dia boleh menyebabkan batal perkara tu dan wajib di atas dia mengulangi semua perkara yang tersebut. Kalau kata dia selepas daripada basuh, dia terus sumbat, dia basuh, kemudian dia mandi semua dulu, lepas tu lagi baru dia sumbat, tak boleh. Lepas basuh terus kena sumbat, kemudian pakai, kemudian berwuduk, ataupun pakai baju, lepas tu berwuduk, lepas berwuduk terus kena pi sembahyang. Kalau dia nak sembahyang sunat dulu apa semua, itu tak ada masalah, ada kaitan dengan sembahyang. Dia jangan dia buat perkara yang tidak ada kaitan dengan sembahyang. Lepas berwuduk main telefon dulu ke 2-3 minit, tengok TV dulu ke, pergi makan nasi ke, makan nasi goreng, pergi order nasi kedai sebelah ke, lagi main hantar tu aku lepas sembahyang, tak boleh. Dia kena terus berturutan. Di antara 4 perkara, semua 4 perkara ni dia mesti buat dengan berturut-turut. Okey. Yang ke-6, kalau dia tak buat, kalau dia menangguh-nangguhkan, dia melewatkan dengan perkara lain yang tidak ada kaitan dengan sembahyang, dia kena ulang balik. Ulang daripada basuh, sumbat, ikat, mandi, wuduk, dan barulah boleh dia sembahyang. Biasanya depa duk ralik tang sembahyang, tang wuduk dengan sembahyang ni, pergi duk sembang dengan kawan lu kan. Habis wuduk tu, pergi duk sembang tu teh, lepas tu lagi baru sembahyang. Tak boleh. Dia kena ulang balik. Kalau dia terbuat, dia kena ulang balik daripada awal. Yang ke-6, yajibu 'alaiha al-wudu'u likulli fardin. Wajib di atasnya berwuduk bagi tiap-tiap fardu. Yang tadi ni sama jugalah macam dengan orang yang daimul hadas lain. Orang yang kentut sedia, orang yang kencing sedia, orang yang buasir, sama. Kena buat seperti mana yang disebutkan tadi. Kena buat 4 perkara dalam keadaan berturut-turut. Yang ke-6, yajibu 'alaiha al-wudu'u likulli fardin. Mesti kena berwuduk bagi tiap-tiap fardu. Wajib. Satu fardu, satu wuduk. Satu fardu, satu wuduk. Wa kadza yajibu 'alaiha likulli fardin aidan tajdidu ghuslil fardi wal hashwi wal 'isabah fil asah. Seperti itu juga, macam tu jugalah, wajib dia kena ambil wuduk pada tiap-tiap kali fardu tu. Seperti mana wajibnya wuduk, wajib jugalah dia membasuh faraj dia, kemudian sumbat, ikat, dan wuduk. Jadi 4 perkara ni tiap-tiap wuduk kena buat. Tiap-tiap kali fardu kena buat. Tiap-tiap kali nak sembahyang, dia kena ikat, sumbat, basuh, sumbat, ikat dan sembahyang. Tiap-tiap kali nak sembahyang fardu. Fil asahi, pada qaul yang asah lah. Pada qaul yang asah. Kalau susah sangat, tak boleh. Susah lah kita tiap-tiap kali nak kena buat. Boleh pakai qaul muqabil asah. Muqabil asah mengatakan la yajibu tajdiduha, tak wajib tajdid. Tak wajib kita tajdid dia punya basuh apa semua ni, cuma cukup dengan berwuduk. Kerana bahasanya la makna lil amri bi izalatiha ma'a istiqrariha. Kerana tidak ada makna bagi usaha tersebut dengan menghilangkan serta dia tetap ada. Maknanya dia kita dah buat dah. Cuma buat apa kita nak ulang lagi? Cuma kita kena wuduk lain je lah. Tak perlulah nak ulang basuh, sumbat dan sebagainya, sebab kita dah buat dah. Benda tu dia kalau dia tak berjangkit, dia tak jadi teruk, buat apa kita nak ulang balik? Wa mahallul khilaf. Tapi ada khilaf ni berlaku hanya pada masalah pada ketika inda adami zuhuri damin ala jawanibiha ma'a baqaiha ala mawdi'ihi min ghairi zawadin lahu.
ketika ketiadaan zahir darah, tak zahir darah itu ala jawanibiha, di tepi-tepi dia. Kalaulah dia makin teruk, itu tak boleh, kita kena ulang balik basuh, sumbat dan ikat dan sebagainya, dan berwuduk. Kalau kata tak teruk, just berwuduk sahaja. Okey. Inda ma'a baqaiha ala mawdi'ihi, serta kekalnya, maknanya pad dia tu ala mawdi'ihi, masih kekal berada pada tempatnya, dia tak bergerak pergi ke tempat lain. Min ghairi zawadin lahu waqa', daripada ketiadaan hilang, zawadin lahu waqa', daripada tidak hilang perkara yang terjadi, perkara yang dia letak tu, dia tak bergenjak ke tempat lain. Wa illa wajaba tajdiduha qat'an, melainkan wajib ditajdidkan secara qat'i. Kalau tidak, kalau tidak, bukan melainkan, kalau tidak wajib ditajdidkan secara qat'i, tidak ada khilaf. Kalau dia bergerak pergi tempat lain benda tu, ataupun makin teruk, maka wajib dia kena tajdid balik, dia kena buat balik basuh, sumbat dan ikat, barulah dia boleh berwuduk. Kalau kata benda tu tak terjadi, mengikut qaul muqabil asah, qaul dhaif, boleh dia terus ambil wuduk kemudian sembahyang. Dia tak perlu melakukan balik, dia tak perlu buat balik apa-apa 3 perkara tadi, basuh, sumbat dan ikat tu tak perlu buat. Dia mudah sikitlah benda ni. Tapi syarat dia tak makin teruk dan tidak bergenjak, dia punya tempat tu tak lari ke tempat lain. Itu kalau dulu memanglah. Kalau lah ni kita pakai pad tu, dia duduk tahun tu je, nak pergi tahun mana kan. Kalau makin tak makin teruk, okey, kita ambil wuduk kemudian terus sembahyang, tak ada masalah. Itu muqabil bagi asah. Qaul muqabil bagi asah, boleh jugalah kita beramal. Ya. Lianna an-najasata qad kathurat ma'at tamakkun ma'a taqliliha min taqliliha. Kadang-kadang kerana bahasanya najis itu kadang-kadang jadi banyak bersama, maknanya ketika dia tamakkun, dia duduk tetap itu, min taqliliha, daripada sikitnya. Kalau dia bila dia duduk tetap lama tu, dia bertambah jadi banyak. Bila duduk tetap lama, dia bertambah jadi banyak najis tu. Bila ketika tu dia kena buat. Dia kena apa? Dia kena tajdid balik. Kalau dia merebak jadi banyak, dia bertambah banyak, dia kena buat balik lah. Walaupun benda tu duduk di tempat yang sama, dia tak berubah ke tempat lain, tapi dia bertambah banyak, disebabkan dia duduk lama di situ, dia bertambah banyak, dia kena buat balik. Kita perhabis slide ni, kena perhabis juga pasal esok nak masuk pelajaran yang ke-7. Masuk bab mustahadah ni, lega dah. Dah nampak bayangan nak habis dah. Taklah. Bayang-bayang garisan penamat. Wa hal lil mustahadati an tatanaffala. Adakah harus bagi orang mustahadah itu sembahyang sunat? Lil mustahadati an tatanaffala ma sya'at fil waqti wa ba'dahu. Harus bagi orang mustahadah itu, ataupun seumpama mustahadah orang yang daimul hadas lain, orang buasir ke, orang kencing tak lawas ke apa ke, yang sentiasa keluar, harus bagi dia untuk dia sembahyang sunat, berapa pun yang dia nak, di mana waktu, di mana saja, boleh, tak ada masalah. Sembahyang sunat, dia tak perlu kena buat benda-benda yang disebutkan tadi. Hukmu yang kedua, hukmu khurujid dami ba'dal asbi, hukum keluarnya darah selepas daripada ikat. Selepas daripada kita pakai pad, tengok tiba-tiba keluar balik darah, apa kita nak buat? La yadurru khurujud dami ba'dal asbi illa in kana bisababi taqsiri fi shaddi.
tak ada masalah, la yadurru, tidak ada masalah keluarnya dam, keluarnya darah selepas daripada ikat, melainkan maknanya ada dia kena buat balik, melainkan in kana bi sababi taksiri syaddi, melainkan dengan sebab kecuaian dia. Kalau dia cuai, dia buat benda lain dulu ke, ataupun dia ikat tak sempurna ke, disebabkan kecuaian dia, darah kembali keluar, maka ketika itu dia kena buat balik, dia kena basuh, dia kena sumbat dan sebagainya. Tapi sekiranya keluarnya darah itu bukan disebabkan kecuaian dia, maka tidak mengapa, tidak ada masalah. Dia terus saja sembahyang. Sebab kecuaian boleh jadi kecuaian ni dia khalid pun boleh jadi kecuaian dia, ikat tak sempurna pun boleh jadi kecuaian dia, dia berlari pun boleh jadi kecuaian dia, dia duk main lompat-lompat dulu pun boleh jadi kecuaian dia. Dia keluar darah tu disebabkan dia taksir dia, kecuaian dia, disebabkan perbuatan dia sendiri. Jadi dia kena ulang balik. Okey. Hal yu'fa an damil mustahadati, adakah dimaafkan daripada darah mustahadah? Adakah darah mustahadah tu dimaafkan kalau kena kepada pakaian dan sebagainya? Yu'fa, jawabnya yu'fa an kathirin wa qalilid dami istihadati 'inda al-'allamah Ibn Hajar al-Makki, wa yu'fa an qalilihi faqat 'inda al-'allamah Ar-Ramli al-Misri rahimahumullahu ta'ala rahimahumallahu. Dimaafkan daripada banyak dan sedikit daripada darah istihadah. Darah istihadah ni sikit ke banyak ke tak ada masalah, dimaafkan. 'Inda al-'allamah, di sisi siapa ni? Di sisi Imam Ibn Allamah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata tak ada masalah. Inilah yang mudah bagi kita. Tak apalah, kita boleh pakai mana-mana ya. Imam Ramli ke Ibnu Hajar ke, tak ada masalah. Wa yu'fa an qalilihi faqat, dan dimaafkan sedikit sahaja. Maknanya banyak tak dimaafkan. Di sisi siapa? Allamah Ar-Ramli, di sisi Imam Ramli Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Imam Ramli kata sikit maaf lah, banyak tak boleh. Tapi Ibnu Hajar kata sikit ke banyak ke boleh boleh, tak apa, dimaafkan. Rasa pelik cakap seorang-seorang, cakap dengan kamera. Selalu duk cakap dengan orang, hari ni cakap dengan kamera. Rasa janggal. Banyak hari dah ni duk rasa pelik. Pasal cakap dengan seorang. Orang ada tapi duk jauh, tak nampak orang. Baik, hukmu inqita'i, sikit lagi Prabi. Hukmu inqita'i damil mustahadati, hukum terputusnya darah mustahadah. Idza tawadda'atil mustahadatu thumma inqata'a ad-damu ba'da al-wudu'i aw fihi aw fi as-salati fa in wasi'a zamanul inqita'i wudu'an was-salata wajaba i'adatul wudu'i wa ma ma'ahu wa illa bi an lam yasa' zamanul inqita'. Apabila berwuduk oleh seorang mustahadah itu kemudian putus darahnya, tak boleh. Hak ni panjang. Dia perbincangan dia panjang dan huraian dia agak panjang, maka kita tangguh kepada esok hari. Kita tangguh esok hari, insya-Allah. Sikit penambahan pada masalah yahrumu, haram bagi orang yang dalam keadaan haid itu suami dia mewati dia, diharamkan. Kerana apa? Kerana berdasarkan daripada hadis Nabi SAW yang telah disebutkan. Tetapi ada juga disokong oleh kajian-kajian kedoktoran yang mengatakan berjimak di dalam keadaan haid ini akan menyebabkan penyakit,
penyakit boleh jadi penyakit macam-macam. Kerana apa? Kerana rahim itu tidak kuat ketika datangnya haid. Kan dalam sains di sekolah pun ada kan. Dia kata kalau ketika haid tu dinding ataupun kulit-kulit yang menutupi dinding rahim itu dia luruh keluar sekali bersama dengan dia mengelupas, kemudian dia mengalir keluar bersama-sama dengan darah haid. Jadi keadaan dinding yang terdedah, dinding rahim yang terdedah kepada kuman yang tidak dilindungi oleh kulit, maka mudah untuk menyebabkan penyakit sekiranya berjimak pada ketika itu. Kerana orang panggil apa, mikrob yang ada pada lapisan kulit zakar itu dia ada mikrob di situ. Jadi mikrob itu akan masuk ke dalam rahim. Bila dia masuk ke dalam rahim, dalam keadaan dinding rahim itu tidak boleh menghalang daripada, tidak boleh menolak, tidak menghalang mikrob tu, jadi dia akan lekat di situ. Bila dia lekat, dia akan menyebabkan penyakit. Jadi banyaklah kalau ketika suci dia saluran tiub fallopian tu dia akan mengeluarkan anti pelawan, anti mikrob yang masuk ke dalam rahim. Jadi tak ada masalah lah ketika suci. Ini di antara hikmah lah. Hikmah tidak dibenarkan, diharamkan berjimak dalam keadaan haid kerana boleh mendatangkan bermacam-macam penyakit. Baik, wallahu alam. Esok kita sambung. Dan pada yang saya nampak lah, ada baiknya juga pendapat kalau mengikut perubatan lah. Kalau mengikut perubatan, ada baik juga ikut pendapat Imam Romli tu. Maksudnya kita berjaga-jaga, bukan kita ikut tu, tapi kita berjaga-jaga ketika masa yang terputus haid di dalam lingkungan 7 hari tu. Kita katalah 3 hari kemudian putus sehari 2 hari, memang pada hukumnya dibenarkan untuk kita berjimak ketika itu, dan diwajibkan sembahyang puasa, okey, tak ada masalah. Tapi berjimak ni dia ada masalah sikit pasal kesihatan dia lah. Pasal dia bila rahim tu tidak kukuh, masih belum bersedia untuk, dia masih belum sihat sepenuhnya. Seperti macam kita luka lah kan, luka. Bila luka tak sihat lagi, ada kuman mai dah. Bila kuman mai, dia mudah untuk lekat penyakit. Jadi seeloknya kita menunggulah sampai hari ke-7, hari ke-8 dulu. Hari ke-7 selesai haid pada hari ke-7. Maknanya lapisan pelindung pembuluh darah pembuluh darah rahim itu dia dah tumbuh. Ketika tu barulah sesuai. Kalau di tengah ni memanglah boleh, tak ada masalah dari segi hukumnya. Tapi dari segi kesihatan mungkin ada bahaya di situ. Wallahu alam. Saya rasalah tu. Sebab saya tengok kajian perubatan tu macam tu kan. Solat sunat tak perlu. Muhammad Faiz, kalau nak solat sunat orang mustahadah kena buat 4 perkara tu balik. Tadi ke perkara tadi balik ke? Tak perlu buat. Sembahyang sunat tak perlu. Hanya sembahyang wajib, sembahyang fardu. Wallahu a'lam. Ada soalan boleh tanya di komen ataupun boleh post di grup, insya-Allah. Kalau tak ada apa, terima kasih kepada semua yang dah menunggu sehingga ke akhir majlis. Jazakumullah khair. Minta maaf kalau ada salah silap
ada salah cakap dan sebagainya. Kalau ada kesilapan, minta tolong tegur. Kita boleh bincang. Kalau ternyata saya silap, kita akan betulkan insya-Allah. Tak ada apa, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyaba. Allahumma rzuqna lataifat tauhid wa khasa'isat tamyiz innaka antal hamidum majid. فعال لما يريد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.